أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Setelah lama aku tak buat video kan, tahu-tahu dah Ramadan. So masih belum terlambat. Aku ingin mengucapkan selamat menyambut ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di dalam dunia ini. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan ini diberkati dan dirahmati. Amin, amin ya rabbal alamin. So korang di bulan Ramadan ni jaga kesihatan, okey? Tahulah musim sekarang kan musim panas sangat-sangat. Air pun kita tak boleh minum sebab puasa. So waktu sahur tu bersahurlah kita. Jangan lupa untuk minum banyak air kosong supaya kita berenergi masa hari siang, okey? Wah, panjang pula pesanan aku kan. Apa-apa pun, terima kasih kepada korang yang still lagi menanti cerita aku, channel ni, okey? Di bulan Ramadan ni mungkin aku ada beberapa masa yang terluang. Aku akan buat video. Tapi aku tak janjilah. Cuma aku boleh katakan aku tak adalah gap dah lepas ni terlalu lama. Sebab bulan Ramadan ni macam aku free sikit. So, adalah peluang untuk aku buat video. Tapi di samping aku bercerita, aku tak nak korang ingatkan macam, okey, bulan Ramadan stop-stop lah cerita hantu kan. Banyak ibadah. Ya, macam amal ibadah kita tu takkanlah setiap benda kita nak buat kita nak show dekat public kan. So benda-benda ni macam apa yang aku share bila aku terluang, aku ada masa free tu aku share kat korang. Korang free korang dengar lah. Janganlah terlalu berkhayal, janganlah terlalu obses dengan kisah-kisah aku. Sebab benda-benda ni macam hanya hiburan je untuk korang kan. Macam aku, untuk aku simpankan kenangan aku. Okey dah, aku tak nak panjang-panjang cakap. Sebab yelah dah lama tak buat video, dia jadi macam nak bercakap je kan. So hari ni aku nak share dengan korang pengalaman ni. Dia terjadi seminggu sebelum bulan Ramadan. Tapi dia tak ada kaitan apa-apa lah. Cuma kisah pengalaman yang pelik sikit. Macam sebelum ni aku pernah cerita kat korang pengalaman kat air terjun kan. Yang ini kat air terjun juga, tapi yang ini terjadi kat orang lain, di mana masa aku mandi kat tempat tu ada orang lain yang terkena benda ni. Tapi keadaannya jadi lain sebab dia tak percayakan apa yang aku cakap. So benda tu macam seram juga sebab lepas balik pada tempat tu, aku yang nampak jemaah tu. Okay korang, aku nak minta maaf kalau suara aku masih tak okey. Kau tahu tak, aku masih lagi macam demam aku on off tu tak. Contoh hari ni aku demam, esok aku sembuh, lepas tu demam balik. Lepas tu so semua ni memang tak stop langsung lah. So sebab tu kalau korang dengar suara aku macam sengau sikit, so macam tak berapa jelas. And kalau korang nampak aku macam mengah sikit kan, sebab aku kurang oksigen. Dia macam bila aku bercakap aku macam penat sebenarnya. Tapi bolehlah bercerita kan. Sekadar nak cerita pengalaman ni, bolehlah cerita lagi. Tapi tak boleh macam bila aku ambil gap cerita lambat. Contoh macam ada orang kata aku bercakap laju kan. Kalau aku cakap lambat, aku lagi penat. So aku kena cakap macam mana aku cakap sebelum ni. Aku tak boleh nak control benda tu. But aku akan cubalah untuk ubah sikit cara percakapan aku supaya jangan terlalu laju dah macam orang nak pergi rap kan. Tapi buat masa ni tak boleh lagi sebab aku penat. Okay, so sabar pada cerita ni. Kisah ni berlaku dekat satu air terjun ni. Dan kisah ni dia motu berkait dengan macam orang kata alam bunian. Tapi yang sebenarnya dia tak juga. Sebab aku rasa ni jenis jin yang bukan Islam kot. Kalau Islam sih dia tak kacau sangat. Aku tak sure benda ni, tapi itulah gangguan yang terjadi. So kisah ni terjadi masa tu aku pergi air terjun tau dengan kawan-kawan aku. Ramai jugalah kita orang dalam 3 buah kereta macam tu. So tempat air terjun ni dia macam open. Dia tak ada pun macam kena bayar ke apa ke. Cuma adalah orang yang jaga tempat tu. Maksudnya dia terjagalah, bukannya air terjun yang terbiar macam tu. So kawasan air terjun ni dia macam ada berperingkat tau. Lagi atas kau naik, air dia lagi cantik, and then dia lagi tenang lah. Kat bawah-bawah tu kebiasaannya memang ramai orang mandi sebab tak berapa bahaya. Tapi kawan-kawan aku ni dia kata kat atas sebab dia cakap atas tu macam dalam sikit. Jadi aku yang tumpang ikut je lah kan. And diorang kata atas lagi cantik sebab atas dia ada satu air terjun yang betul-betul kau nampak air terjun tu turun. Orang muda memang akan pergi ke atas tu lah sebab dia rasa cantik. So lebih mencabar lah nak bergambar apa semua. Macam family ni dia banyak duduk kat bahagian bawah tu. So 1 step, 2 step, 3 step and lalu kat kawasan tu memang banyak kereta belah bawah family ni. So kita orang je. First kita orang sampai kat kawasan atas tu, kereta kita orang sahaja. Tak ada orang lain. Sebab masa tu kita orang pergi betul-betul lepas Zuhur.
Lepas tu sampai kat kawasan tu, kita orang dah turun, baru kita orang nak angkat barang pun semua tu, baru ada kereta lain naik kat situ. Kemudian barulah ada orang lain kan. Jadi masa turun kat bawah tu, aku pun perhatikanlah kawasan tu. Sebab biasanya kalau aku pergi kat air terjun, memang aku akan berhati-hati sebab tempat-tempat macam ni kan bahaya kan. Jadi aku nak tengok lah, takut terpergi kat kawasan-kawasan yang tak sepatutnya. So kawan aku ni pun cakap, tak apa, kau tengok dulu, kalau ada apa-apa beritahu, kita tak payah duduk kat port yang ada benda-benda tak best. So aku cakap okey kat sini okey. Memang ada tau waktu tu, memang kawasan tu aku nampak lah ada perkampungan. Macam aku tak nampak clear perkampungan yang macam orang kata perkampungan benda-benda halus ni. Dia macam di mata aku lah kalau aku nampak kan. Aku akan nampak air terjun tu dekat sebelah hutan sana tu, dia ada rumah. Di mana orang lain tak nampak pun rumah tu. Tapi rumah dia bukan rumah yang betul-betul truly rumah batu tu tau. Dia rumah yang macam diperbuat daripada daun-daun juga. Mungkin nipah ke apa ke aku tak kenal. Tapi macam tu lah, macam seolah-olah kehidupan, satu lagi kehidupan orang dulu-dulu tau. So member aku ni macam dah agak lah yang aku akan nampak benda tu. Sebab dulu dia pernah pergi kat kawasan tu, dia pergi dengan seorang wanita yang memang boleh nampak juga. Dia kata dia pun cakap benda yang sama. Jadi masa tu dia kata tak apalah, dia tak kacau kot Aku pun macam insyaAllah tak ada kot, sebab kita bukan kacau tempat dia pun. Lagipun kalau kita yang memang tak nampak, contohlah antara kita ni memang tak nampak, sama juga macam kita tak tahu apa-apa kan. Betul juga. Yelah, so kita orang pun duduk kat bawah tu mandi kan. Macam aku tak mandi time tu sebab aku tengok kawasan tu macam berbahaya lah. Sebab air dia macam dalam juga. Lepas tu tengah-tengah tu macam gelap. Kita tak tahu kan apa ada kat situ. Sebab aku dulu mindset aku macam, aku terfikir macam ada apa pusaran apa benda. Aku jadi trauma benda-benda macam tu. So aku tak pergi lah kat situ. Aku just rendang kaki. And dekat kawasan yang aku duduk tu, dia macam air dia macam tenang je. Ujung sana tu baru ada air terjun yang turun laju tu tau. Dekat bahagian yang tenang tu, paras-paras atas sikit pada lutut aku macam tu kan, ada ikan-ikan tau. Ikan-ikan yang digigit kita, orang kata apa, dia akan toksik-toksik dalam badan kan. Ikan-ikan tu. So aku duduk kat situ je. Aku rendang kaki macam tu je. Aku duduk kat batu, aku masukkan kaki aku macam tu je. Lepas tu member aku ni semua mandi lah, macam tak ada apa kan. Aku ni macam, sebab aku dah nampak perkampungan tu kan, kejap-kejap aku macam pandang jugalah. Aku risau kan ada apa-apa berlaku ke. So aku diam je. Tiba-tiba ada lagi ramai orang, macam orang lain lah datang. Satu kereta apa semua. Datanglah satu family kot aku rasa, sebab ada orang tua juga. Diorang ni macam ramai. Aku kiranya macam aku anggap diorang ni satu family. Lepas tu kakak ipar, abang ipar, jenis big family tau. Aku anggap macam tu Sebenarnya aku tak tahu lah betul-betul itu family ke, ataupun saudara mara yang bercampur ke, ataupun kawan-kawan ke, jiran ke, tak tahu. Tapi nampak diorang datang sama tu seumpama macam keluarga. So aku declarekan macam tu je lah Sebenarnya aku tak tahu betul-betul. Jadi bila diorang sampai, diorang ni rancak sangat-sangat. Geng-geng aku mandi juga, bising-bising juga. Tapi dia tak adalah macam apa orang kata beria-ria, gelak-gelak. Kita orang macam, memang kita orang semua orang muda, tapi kita orang tak ada beria. Sebab kita orang dah beringat dah. Kita orang macam nak pergi bandar terjun ni, orang kata nak basahkan badan, nak sejukkan badan je. Nak seronok-seronok macam tu je. Tak ada pun orang kata nak beria-ria sangat. So kawan-kawan aku ni, geng-geng aku pergi ni, semua macam sekadar mandi biasa, tak kecoh. Datang je satu lagi family tu, bising sangat-sangat. Dia memang kecoh, galak sangat-sangat tau. Dengan lompatnya, dengan baling batu, dengan bawa pelampung apa semua bagai. Lepas tu aku dengan kawan aku ni nak naik atas. Sebab dekat kawasan yang kita orang parking tu, belah tepi tu macam ada orang. Dia bukan ada orang berniaga kat situ tau, tapi orang tu dia bawa kereta. Dia buka bonet dia untuk berniaga barang yang dijual tu. Macam tu. Dia memang bukan berniaga kat situ. Aku rasa macam situ memang bukan ada tempat orang berniaga macam tempat air terjun lain kot. So bila nampak ada orang beli macam tu, kita orang saja nak pergilah kan. Sebab nampak dia jual macam asam-asam macam tu lah. Aku dengan kawan aku ni pergilah lalu kat situ. Lepas tu kawan aku ni dia tunggu kat satu tempat. Aku turun dulu. So bila aku turun kat bawah tu, aku nampak dia macam bercakap lah dengan seorang orang tua ni. Lepas tu dia macam pelik-pelik. Lepas tu dia datang kat aku. Lepas tu aku cakap lah, kau okey tak? Kenapa? Lepas tu dia cakap apa? Aku macam tu kan. Lepas tu cakap, oh asyik baiklah kau nampak dia tu. Aku ingatkan tak mana-mana orang tua datang kat aku dia tu kan. So kalau kau nampak tu kira real lah ni, wujud lah. Aku cakap, wujud lah. Dah aku nampak, kau nampak. Kalau aku nampak, kau tak nampak tu, aku dah biasa. Ni kau nampak, asalah aku nampak. Aku macam tu kan. So dia macam, tak ada, dia pesan apa ni, jangan seronok sangat, lebih kurang macam tu lah. Tak apalah, cuma aku pelik lah, dia datang mengejut, aku terkejut. Dia cakap macam tu kan. So aku pun, okey. Tak apalah, kita orang pun turun lah balik kat bawah tu. So masa dekat bawah,
aku tengok yang geng family satu lagi tu tengah rancak sangat-sangat kan. And ada salah seorang daripada diorang ni ambil batu. Kau bayangkan batu kat dalam air terjun ni kan besar yang memang orang kata kalau dia bergerak sikit-sikit, tapi bila kau angkat dia umpama macam kau beralihkan kawasan dia tu, kau beralihkan benda-benda yang ada kat situ. Kan kita selalu ada air terjun, batu tu stay kat situ, stay je lah. Buat apa kau nak pergi atas tangan pergi angkat apa semua ya. Tapi one of diorang ni angkat batu tu macam tolak, lepas tu dia macam baling. So bila dia tolak batu tu, air tu lagi laju. Sepatutnya bila batu tu ada kat situ, air tu macam tak adalah terlalu laju, dia macam lalu kat alur dia kan. Tapi bila dia buang batu tu, laju air tu untuk keluar macam tu kan. Jadi aku macam tengok kan, aku macam ingatkan aku je yang detik tu. Member aku seorang lagi tu, dia macam tak puas hati macam ni, apa benda lah perangai macam tu. Member aku tu macam berbunyi lah kan. Sebab yelah betul lah, kau nak mandi-mandi je lah, tak payahlah beria sangat. So diorang ni kecoh, gelak-gelak, seronok sangat. Aku ingat kot lah lepas dia alih batu tu, dia nak letak balik ke tak. Dia alih batu tu, dia terus campak dekat bahagian hutan belah sana tu. Batu tak besar mana, kiranya macam, aku takut korang imagine batu yang besar gila tu kan. Batu tu standard macam berat juga, tapi kau boleh angkat. Dia baling kat sebelah seberang sana tu, betul-betul kat perkampungan tu. Lepas dia dah buat macam tu ya, aku macam terdetik lah. Kalau lah diorang tahu yang belah sana tu ada perkampungan macam tu, mesti diorang tak buat macam tu. Perangai yang terlalu over sangat kan. Pegang tu, pegang ni, semua benda nak sentuh kan. Jadi bila kita orang tahu macam tu, member seorang yang kiranya leader lah yang ajak kita orang datang kat terjun ni, dia kata, jom weh pelan-pelan gerak kan. Bising sangat lah dia tu. So kita orang pun packing lah semua barang-barang apa yang patut nak gerak lah. Jadi masa kita orang dah nak naik kan, dia macam turun sikit. Lepas tu nak naik lah, nak pergi ke kereta kan. Tiba-tiba macam bunyi kecoh, macam riuh, macam weh mana kan, macam tu. Macam seolah-olah orang dalam keadaan panik cari seseorang. And kita orang pun macam terkejut dan terus pandang macam ada benda apa, ada yang lemas ke, ada apa terjadi ke, macam tu, penuh dengan tanda tanya. So masa tu aku duduk dekat atas tengah-tengah dan nak pergi kat kereta. So kawan-kawan aku lain kejap. Jadi aku pun tengok apa yang patut. Aku tengok tak ada apa pun kan. Aku just nampak ada seorang budak yang tadi alih batu tu, dia duduk dekat batu besar tu. Lepas tu ada 3 orang perempuan macam tu yang duduk dekat tepi-tepi dia. Maksudnya dia duduk sini, depan dia ada perempuan, tepi dia ada perempuan, tepi dia ada perempuan. So dia di cover dengan perempuan lah, yang budak lelaki tu. Jadi aku pun buat tak tahu. Aku pun dah naik sampai dekat kereta kan. Tiba-tiba member aku ni panggil aku. Dia cakap, weh ada budak hilang kan tu. Lepas tu aku macam, budak hilang? Kenapa pula? Kau biar betul kan? Turunlah kejap, turun jap. Lepas tu family yang datang kat Extrajoy yang kecoh tadi tu, diorang tu macam gelapah sangat-sangat. So aku bagi tahu kat korang apa yang terjadi dekat situ. Situasi yang terjadi kat situ, di mana salah seorang daripada ahli keluarga tu hilang. Maksudnya macam tiba-tiba hilang. Dia macam dengar apa yang member aku cakap. Member aku tanya kat dia orang kan. Dia macam menyelang kejap, lepas tu hilang, tak nampak. So diorang ni gelabah gila cari salah seorang tu. So masa tu ada salah seorang daripada diorang ni yang kecoh juga, lelaki ni. Dia lalu kat tepi aku. Betul aku cakap, siapa yang tak ada? Aku cakap, elok je, siapa dia? Lepas tu dia cakap, yang tadi. Maknanya ada salah seorang daripada member aku ni cakap, yang tadi tu yang angkat batu, yang bising nak mampus kan. Macam tu. So dia cakap, tu elok je kat atas batu tu. So apa yang berlaku pada waktu itu ialah, aku nampak dia, orang lain tak nampak dia. Dan apa yang aku nampak tu, yang aku nampak perempuan di sebalik sebelah dia, depan dia tu, sebenarnya perempuan tu bukan daripada keluarga tu. Perempuan tu benda tu, faham tak? Macam bukan, aku tak boleh nak cakap dia bunian, bukan. Dia bukan macam bunian yang orang war-warkan apa yang sepertinya aku nampak sendiri even kat kampung aku, betul-betul depan dengan kawasan itu. Aku rasa itu bukan jemaah tu. Aku rasa ni jemaah jin yang nak menyesatkan. Dia macam mengusik dan mengganggu sebab kau terlalu kecoh, kau terlalu bising kot. Aku rasa macam itulah keadaan yang berlaku masa tu. Lepas tu baru aku perasan, oh itu jemaah tau. Itu bukan manusia, itu bukan ahli keluarga dia orang yang duduk impit budak lelaki tu. Sebab dia orang ni ada perempuan juga. Jadi aku macam tak berapa nak perasan. Aku ingatkan dia orang lah. Maknanya benda tu jelma seperti susuk perempuan yang ada antara ahli keluarga dia orang tu. That's why waktu first aku tengok tu, aku cakap, tu elok je ada. Macam aku tak terasa yang aku je nampak, orang lain tak nampak. So bila aku dah nampak macam tu, aku cakap kawan aku, dia ada je kat situ. Masalahnya orang tak nampak. Kau faham? Jadi aku ni sebagai orang yang luar dan bukan siapa-siapa, aku nak cakap apa? Kau faham tak apa yang aku lalui ni? Jadi aku pun keliru. Aku takut kalau apa yang aku nampak tu, yang sebenarnya nyata pun dia memang tak ada. Sebenarnya itu adalah jemaah juga. Entah budak tu ke mana, tak tahu macam tu. Lepas tu salah seorang daripada orang, aku rasa abang budak tu kot, dia macam bising gila. Lepas tu aku cakap lah, bang, bukan ke dia ada kat situ je? Kau jangan main apa semua. Dia maki aku kan. Aku ingat lah, yang aku tahu dia maki aku lah. Ayat selebihnya aku tak ingat, tapi dia maki. Dia macam seolah-olah nak katakan, kau jangan menyebut, jangan menyampuk, kau tak tahu apa-apa. Dia tu.
Jadi aku ni bila dengar macam tu, aku turn off lah. Aku rasa macam, aku tak boleh masuk campur. Apa aku nampak ni pun belum tentu betul. So tak payah tunjuk pandai, aku tak ada ilmu apa-apa. So baik aku buat tak tahu je. Jadi aku cakap kawan aku, jom lah, biarlah gerak kan. So pandai lah dia orang yang nak report polis ke apa kan. Lepas tu kawan aku ni macam, okey lah. Tapi salah seorang daripada kawan aku ni, dia macam berat kepada macam, tak, kalau kau nampak dia, baik kita beritahu kat dia. Betul, nak beritahu apa? Abang dia tadi maki aku. Aku cakap dari situ, dia kata jangan buat pandai. So nak cakap apa? Mungkin sebab aku perempuan kot, aku tak tahulah. Tapi kawan aku tu berjaya lah bagi tahu kat dia, macam dia bagi tahu, bro, do something lah. Sebenarnya adik kau ada je kat area sini, try baca doa, azan ke apa semua macam tu. So lepas member aku tu pesan macam tu, kita orang dah naik kereta, baru nak gerak macam tu, nampak lah macam mak bapak dia kot menangis macam tu kan. Macam seolah-olah macam dah jumpa. Lepas salah seorang daripada mereka azan kat situ. And memang betul pun apa yang aku nampak tu, Alhamdulillah benda tu tak berlarutan. Maknanya sebelum kita gerak pun, lepas kawan aku tu pesan kat dia azan ke baca doa apa semua tu, dia terus jumpa. Maknanya dia orang terus nampak, pandangan dia orang terus nampak budak tu tak hilang kan. Jadi aku pun macam bersyukur, walaupun dia marah aku, walaupun aku tak kena-mengena kan, tapi bila benda tu berlaku, kita sebagai manusia, kita ada perasaan yang macam simpati juga kan, walaupun keadaan macam tu. So okey lah, tak ada apa-apa kan. Habislah dekat situ. Jadi kita orang pun on the way lah balik. Lepas dah sampai dekat rumah aku, masa tu aku dengan kawan aku kan, kita orang tengah duduk dekat ruang tamu tau, macam buat sesuatu benda macam tu kan. Tiba-tiba aku terdengar macam ada orang ketuk tingkap tau. So bila aku intai, tak ada apa-apa. Bila aku nak tutup tingkap tu, tiba-tiba daripada bawah tu kan, aku nampak macam ada orang duduk bercangkung. Kiranya aku intai macam tu, aku nampak macam rambut dia je lah, kepala dia orang bercangkung. Dia macam tu tau. Dia macam berdengus macam tu kan. Lepas tu aku intai-intai macam tu, aku pun, ni bukan dia ni. Aku dah macam risau, aku terus tutup tingkap. So malam tu masa aku nak tidur, lepas kiranya hari yang sama kan, malam tu aku nak tidur, lepas aku dah mandi apa semualah, malam tu betul-betul waktu aku nak tidur tu kan, aku dapat satu mimpi tau. Dalam mimpi tu aku jatuh daripada bangunan, bukan bangunan, gunung macam yang sangat-sangat tinggi. Aku jatuh tu memang betul-betul macam badan aku berkecai tau. Mimpi aku macam mimpi tak best lah. Orang kata kalau kita jatuh daripada tempat tinggi kan, benda-benda tak baik kan. Aku terjaga. So aku terjaga, aku dahaga. Aku pergi kat dapur, aku nak minum air. Masa aku nak pergi kat dapur tu, on the way aku nak pergi tu, aku rasa macam serang sejuk. Seolah-olah macam bila kita keluar, kita tak pandang kiri kanan tau. Macam aku nak terus fokus pergi dapur kan. Aku jalan je tu, tapi aku rasa bahang, kau tahu tak, macam satu benda yang menarik, yang membuatkan aku rasa macam benda tu ada kat situ, ada dekat sebelah situ, macam tu. Lepas tu aku buat tak tahu. Tapi bila aku kat dapur, aku nak patah balik kat bilik aku, mestilah aku macam dah trigger benda tu ada kat situ kan. So aku macam mana aku nak lalu buat tak nampak kan. Lepas tu aku buat macam busy-busy, aku macam pandang ke serong-serong macam tu, aku bawa masuk bilik. Bila aku masuk bilik, aku tarik selimut nak tidur tu kan, tiba-tiba aku bau macam busuk. Aku macam bau busuk sangat-sangat lah. Dia bau macam darah hanyir macam tu. Lepas tu aku bangun balik. Aku bangun, aku dengar bunyi tak 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 tak, bunyi macam tu tau. Kuat sangat-sangat. Tak tak tak. Lepas tu bila kita dah sedar, bila aku cakap, hush, apa tu? Aku cakap kan, bunyi tu senyap. Dan aku tahu benda tu kat bawah katil. Aku pun macam, apa kenapa ni kan. Mungkin sebab aku pergi air terjun tu, aku fikir macam tu lah. Jadi aku pun baca doa, aku tidur balik. Esok siang tu tak ada apa-apa. Sampailah beberapa hari aku macam diganggu tau. Aku macam rasa benda tu ada kat situ. Bila aku nak pergi mana, aku rasa dia memerhati. Tapi aku tak pandang lah. Tapi aku dapat rasa lah, sebab sebelum ni aku pernah kena kan macam tu. Jadi aku pun bagi tahu dekat kawan aku. Aku tanya, lepas korang balik pada air terjun tu kan, korang kena apa-apa tak? Tak ada orang yang kena apa-apa. Tetapi kawan aku yang masa aku naik kat dia nak pergi tengok orang beli, yang orang jual beli barang tu kan, orang jual barang tu kan, dia kata aku asyik mimpi orang tua tu. Dia cakap tu. Lepas tu aku cakap lah, oh ya, lepas tu kau kena ganggu apa-apa tak? Sebab aku kan, mimpi aku semua tak best. Lepas tu aku rasa macam ada benda memerhati aku kan. Lepas tu dia cakap, tak tahu, tapi aku mimpi orang tua tu kan, orang tua tu macam marah sangat-sangat lah. Dia cakap tu. Aku tak tahu, bila aku sedar mimpi kan, aku rasa macam penat sangat-sangat. Badan aku berpeluh habis-habis dia tu kan. Lepas tu aku cakap, kau tak pergi check ke berubat ke apa ke? Aku cakap, alah kau pun mimpi pelik-pelik, kau tak pergi berubat. Lepas tu dia cakap, aku rasa tak ada apa, insyaAllah kot. Dia cakap tu, tak ada apa. Aku cakap, okay, tak apalah kalau macam tu kan. So selang beberapa hari lepas kejadian tu, aku dengan kawan aku ni, kita orang pergi kat satu kawasan tau. Satu kawasan tu asalnya kita orang pergi macam nak buat paranormal. Tapi before kita orang pergi paranormal, kita pergi satu kawasan tu. Kawasan tu ada seorang yang boleh merawat tau. Dia macam
tempat kita orang nak pergi paranormal ni tempat keras juga masa tu. So salah seorang daripada kawan kita orang ni, dia nak pergi kat satu rumah, kawasan perumahan yang ada rawatan tu, sebab dia macam nak minta orang tu air ke apa ke, macam sebelum pergi tempat paranormal tu kita renjis dulu air tu, macam tu kan. Jadi masa kita orang pergi situ lah, ada orang yang nak bagi air tu, orang yang merawat lah. Orang yang merawat tu dia macam hebat juga tau. Dia macam memang belajar ilmu-ilmu untuk nak merawat daripada kena sihir, daripada benda-benda tu macam tu lah. So dia tegur kat kawan aku yang yang kena dekat air terjun tu, maksudnya yang mimpi orang tua yang tegur dia tu kan. So dia cakap, ada mimpi pelik-pelik tak? Dia cakap ada mimpi orang tua yang marah sangat ke apa. Macam dia cakap tu betul-betul lah apa yang dia mimpi. So member aku macam, macam mana tahu macam mana tahu aku mimpi tu? Sorry, dia cakap macam mana tahu saya mimpi tu? Dia cakap macam tu lah, sopan ayat dia. So orang yang rawat tu dia cakap sebab dia kena tegur. Macam ada pergi mana-mana tak, dia tanya. So kita orang ni macam terkejut lah bila dia tahu kan. So memang aku ni pun cerita lah, kita orang hari tu pergi air terjun sekian-sekian apa semua. Jadi orang tu dia macam nampak, and dia bagi tahu exactly apa jemaah yang datang tegur tu. Maknanya orang tua yang tegur member aku waktu kita orang nak pergi beli makanan tu kan, yang tegur tu sebenarnya tak wujud. Dia macam jemaah jin tu yang menyerupai seperti orang tua tu untuk menyampaikan satu pesan dekat kawan aku tu. Tapi aku nampak mungkin sebab aku memang boleh nampak. Jadi lepas pada peristiwa tu, macam ada petanda. Korang biasa kan, macam kalau kawan-kawan ataupun kenalan siapa-siapa je yang macam daripada kecil dia tak nampak pun benda-benda halus ni, tapi ada satu-satu usia dia nampak, ada satu-satu benda yang membuatkan dia nampak kan. Ada peristiwa macam tu kan. Sama macam kawan aku ni, dia tak pernah nampak, tapi dia nampak orang tua tu, dan lepas dia nampak orang tua tu, dia selalu mimpi orang tua tu kan. So orang yang merawat tu cakap mata dia tu masa lepas dia disembang dengan orang tua tu, mata dia tu macam jin tu, macam mana jin tu duduk kat mata dia ke bukan, tapi macam lebih kurang macam tu lah, yang ada kaitan dengan benda yang dia nampak tu, yang membuatkan dia sentiasa nampak orang tua tu, jelmaan seperti orang tua tu. Macam tu. So bila perawat tu macam tu dengar macam tu, dia kata tak apa, saya buang lah sikit. Tapi cara dia cakap tu macam simple je, macam benda tu taklah sesukar macam orang lain kena benda-benda yang pelik-pelik ataupun sihir ke apa sebagainya. So dia macam menyinggah, dia macam menumpang, dia macam mengusik. Faham tak? Macam tu. Jadi orang yang merawat tu, dia kata tak apa, saya baca sikit lah. Dia baca sekejap je, dia baca sikit je macam tu dekat mata orang tu, dekat kawan aku tu. So kawan aku tu macam tu, dah okey ke ni? Macam tu. Dia cakap macam tu je. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa macam wah tiba-tiba tak nampak ke apa. Sebab dia hanya mimpi orang yang sama. Maksudnya dia mimpi jemaah yang sama tu je. Dia bukannya boleh nampak tiba-tiba nampak hantu ke apa. Tak. Just itu sahaja. Tapi berlarutan kan. So mimpi yang tak best ni macam takkan nak teruskan kan. Since memang perawat tu kata memang keadaan tu disebabkan benda tu, perawat tu pun boleh buang. Buang lah. So lepas pada kejadian tu, alhamdulillah member aku tak mimpi macam tu. Dan aku sampaikan masuk bulan Ramadan kan, kata peristiwa tu seminggu sebelum kita orang Ramadan kan. Masuk Ramadan je baru aku tak rasa, bila aku keluar pergi mana-mana kan, aku rasa macam benda tu ada. Daripada hari yang terakhir aku balik daripada air terjun tu, aku rasa macam benda tu sentiasa ada dengan aku. Sampailah masuk ke bulan Ramadan, alhamdulillah benda tu hilang. Kiranya aku tak merawat, aku tak buang sebab aku rasa macam benda tu tak ada apa-apa pun. Sebab sebelum hari ni pun memang aku nampak, tapi disebabkan bulan Ramadan, dia hilang macam tu je. Dia tak kacau, dia tak berterusan. Maksudnya aku pun tak ada macam bau-bau macam harian rutin aku kan. Macam kalau hari biasa kan, macam kalau aku nampak juga kan. Tapi dia berbeza. Macam aku cakap lah, dia berbeza lah kalau benda tu memang mengganggu dengan keadaan yang normal. Kau nampak, just nampak saja. So apa yang aku kena lepas pada mandi air terjun tu, apa yang aku kena, aku rasa macam benda tu sebab mungkin pandangan mata aku, sebab aku nampak kawasan perumahan dia, aku nampak mata aku terlalu banyak nampak. So benda tu macam terikut lah sampai aku balik kan. Mungkin ada juga aku macam terkucil baca doa apa sebagainya kan. Tu mungkin silap daripada aku jugalah. So bila keadaan tu macam tu, aku anggap macam benda tu normal. Tapi alhamdulillah bila masuk bulan Ramadan, dia hilang macam tu je. So masa aku pergi kat satu kawasan yang aku kata perumahan yang ada orang perawat tu, orang tu tak merawat aku pun. Dia macam benda tu macam dia tak rasa pun macam nak rawat aku. Sebab bila aku cakap kat area kita ni ada tak, macam aku buat tanya macam tu kan. Dia cakap alhamdulillah tak ada apa, InsyaAllah tak ada apa-apa macam tu. Tapi dekat kawan aku yang mimpi tu, padahal dia mimpi je, kalau ikutkan aku yang kena kacau kan. Tapi dia mimpi je, sebab dia mimpi orang tua tu yang sama. Memang perawat tu nampak benda tu kat dia. So dia merawat orang kawan aku tu. Jadi lepas pada peristiwa tu lah, kawan aku tu dah tak mimpi dah orang tua yang ada kat air terjun tu. So aku pula tak merawat, tapi sebab masuk bulan Ramadan, dia hilang macam tu saja. So balik pada kisah kat air terjun tadi tu, yang aku kata orang tu hilang sekejap kan. Peristiwa macam ni banyak terjadi. Sebelum ni pun aku pernah cerita kan, yang pasal kisah dia orang hilang masa dekat Gunung Berincang apa semua.
nak ceritakan, kalau kita pergi kat mana-mana, tak kisahlah mana hutan ke laut ke apa ke, selagi bukan tempat engkau, jagalah adab kita. Benda tu macam bukanlah semestinya aku cakap kalau kau jaga adab, kau tak akan kena kacau langsung. Tak juga, sebab ujian ni sentiasa ada. Tapi bezanya, bila kau jaga adab kau, pergi mana-mana, kau tak buat sesuatu benda yang terlalu orang kata kau terlalu happy, kau terlalu aktif, hyper apa semua kan. Dan kau tahu kan kawasan tu bukan kawasan kau, hutan kot, macam tak kena lah. So macam apa yang terjadi kat orang tu, aku tak tahulah. Sekiranya lah orang tu tengok video ni, dia macam kesilapan dia dekat mana tau, usik batu tu, campak pergi kat sana, campak pergi kat sini. So benda tu kau macam mengacau benda tu. Jadi benda tu pun mengusik lah kau. Dia pun macam main-main. Dia macam, oh kau main-main dengan aku ya, maksudnya aku main-main dengan kau, macam tu. Tapi sebenarnya orang tu tak hilang pun, cuma dia macam nak mengusik, dia tutup mata kasar kita ni untuk nampak dia orang ni. Tapi nasib baiklah peristiwa tu terjadi. Macam member aku tu pun mungkin lah, ni asbab je lah, tegur dia orang tu, bagi tahu azan, baca doa apa semua. Kalau tak bagi tahu macam tu, mungkin dia orang ingat adik dia tu, adik ke dia cousin ke apa ke, aku tak tahulah, yang budak yang hilang tu kan, hilang. Mungkin dia orang ingat lemas. Dia orang tak akan tahulah yang sebenarnya keberadaan budak tu dekat situ. Bukanlah aku nak cakap aku ni membantu bagi tahu ke apa, tak. Ini semua Allah yang gerakkan kita kan. Dan kawan aku tu yang tolong bagi tahu kat dia, sebab bila aku cakap kan, dia ingat aku macam main-main. Dia kata jangan masuk campur apa semua kan. Tapi nak ceritakan, kalau tak bagi tahu, mesti dia tak tahu. Sebab yelah kat air terjun, mesti orang akan fikir lemas ke, menyelam-nyelam tiba-tiba tenggelam. Sebab air yang dekat bahagian dia orang duk main tu, betul-betul dekat bahagian gelap tu, yang ada pusaran tu tau, bahaya, memang sangat bahaya. So dia orang panik tu, macam dia orang rasa macam ahli keluarga dia orang tu dah lemas. Tapi sebenarnya ada je kat atas batu tu, cuma ditutup oleh benda tu. Macam tu. Dan aku pun bersyukur sebab keadaan tu tak berlarutan. Cukup bayangkan macam kau pergi kat satu tempat, tiba-tiba ada satu benda kan, macam terjadi satu kemalangan kat situ kan macam scary kan. Macam lepas tu kita akan rasa macam sedih sebab tengyang-yang, sebab aku dengar suara dia orang menjerit, weh mana macam tu, macam dia orang gelabah tu. Benda tu boleh jadi trauma sebab aku ada kat kawasan tu. Tapi Alhamdulillah semua tu tak terjadi seperti yang kita bayangkan. Sebaiklah sekejap je. Lepas tu ada salah seorang tu azan, dia pun nampak, so dia pun macam bersyukur lah jumpa, tak jadi peristiwa yang tak best lah. Masa tu memang seminggu sebelum nak puasa kan, macam ya memang bersyukur sangat-sangat lah pada masa tu. Aku pun macam, walaupun aku geram juga dekat salah seorang ahli keluarga dia yang tegur aku, yang cakap macam tu kat aku, yang memang biadab sangat-sangat. Aku faham je side dia, mungkin dia macam panik, and dia rasa macam apa benda budak ni nak cakap ni, tolong jangan nak melampau kan, jangan nak over main-main perasaan aku. Mungkin macam tu di side dia. Tapi pada masa tu, bila aku dengar dia marah macam tu, memang aku marah lah. Aku macam geram lah, macam ikut ajar memang makna. Tapi bila kita fikir balik positif, kita tak ada kat tempat dia, kita tak rasa apa yang dia rasa, panik yang dia rasa tu kan. So no wonder dia marah. Yelah macam, kau siapa kan tiba-tiba nak cakap macam tu. Sebab bukan semua orang boleh terima orang yang cakap, benda tu ada benda, belakang kau ada benda apa semua. Bukan semua orang boleh terima benda ni. Sebab dia akan rasa macam, kau ni menipu apa, kau ni main apa, kau nak perhatian kan. Orang akan fikir macam tu kan. Bukan semua orang yang terbuka memahami keadaan ni. So aku tak ada apalah, cuma tu kisah pengalaman lah kan. So dalam banyak-banyak cerita aku ni, kesimpulan dia, aku selalu pesan, kalau korang pergi mana-mana, jangan buat benda-benda yang pelik. Jangan ambil benda-benda pergi kat air terjun ke apa ke, ataupun korang pergi masuk hutan hiking ke apa, mulut dengan kelakuan tu tolonglah jaga. Sebab benda tu bukan susah pun, kau jaga sementara je. Nanti kau balik rumah, kau dah balik ke perangai kau, mulut kau yang asal terulang. Tapi kalau pergi kat tempat-tempat macam tu, berhati-hati. Sebab bukan kita je penghuni kat dalam dunia ni. Selalu beringat benda tu. Dan paling penting sekali, kena sentiasa ingat apa je kita buat, semua ingatlah Allah memerhati kita. So kita kena sentiasa ingat. Dan apa je berlaku, kalau benda tu terlalu sukar sangat, baliklah pada dia. Maksudnya macam kes yang terjadi tu kan, dekat air terjun tu. Sabar, kau panik-panik, okay tak apa, nanti ambil nafas dulu, baca doa. Sebab kita kat kawasan yang kita tak tahu, sebab ada penghuni lain tau. Jadi kena sentiasa ingat macam tu lah. Tapi yelah, bila tengah panik, aku faham lah tu. Tapi aku just nak bagi peringatan lah. Bukan saja kat korang, kat diri aku sendiri. Even aku selalu pesan macam ni pun, aku pun selalu terlalai. Kadang-kadang aku pun terlepas cakap. Memang tak lari lah daripada buat benda macam tu. Di samping aku nasihat kat korang, sebenarnya nasihat tu balik kat aku. Macam tu lah. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ni. Sekiranya ada kesilapan dan pencaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.